Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to everyone. After we have the mental break, so we can continue our session. Okay, I'm Hairita. We could be your next moderator for this session. Okay, I would like to invite our next speaker, Encik Zulfaiz Zakaria. He is a senior supervisor for medical assistant in Hospital Sungai Buloh with 13 years experience and advanced diploma in emergency care with subspecialty in trauma care. He is currently in charge of our trauma service here in Sungai Buloh as a core member of our damage control resuscitation team. Okay, Encik Zulfaiz, are you ready? Okay, the screen is yours. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya MA Zulfaiz. Hari ini saya ada sikit sesi perkongsian lah macam mana workflow untuk MTR di Hospital Sungai Buloh lah. Okey untuk kita collect data di Hospital Sungai Buloh, kita tekankan 3 strategi utama lah. Yang pertama adalah dari segi sample collection, di mana kita akan pilih sampel-sampel atau pesakit-pesakit yang sesuai untuk diletakkan dalam DCR dalam MTR lah. Dan kemudian kita akan pastikan sampel-sampel tu dan kita akan buat sampel distribution lah kepada RA-RA lah. Dan kemudian sampel monitoring lah. Jadi bagaimana kita pilih sampel adalah melalui 3 cara lah. Yang pertama kita akan ambil daripada buku kemasukan lah, admission book lah. Di mana admission book ni akan berada di setiap zon lah. Walaupun Hospital Sungai Buloh adalah sebuah hospital IT, tapi kita masih menggunakan admission book ni supaya kita tak terlepas mana-mana sampel lah. Satu lagi cara adalah kita akan liaise dengan MECC lah untuk mengambil data-data daripada call card dan juga intra-facility transfer lah. Dan ketiga, setiap bulan kita akan ambil data daripada unit IT lah untuk ambilkan data-data pasien-pasien trauma untuk kita jadikan sebagai master listing lah. Okay, di sini kita dapat lihat flowchart di Hospital Sungai Buloh dan juga siapa yang berperanan untuk memantau flowchart ni lah. Jadi untuk data collection kita akan terima semua case trauma lah, sama ada daripada DCR yang masuk ke DCR, resus, yellow ataupun green zone lah. Jadi semuanya kita akan masukkan dalam admission book lah. MECC, call center dan juga jabatan IT lah. Jadi person in charge adalah penyedia atau sister lah. So kita akan liaise untuk tiap-tiap bulan untuk minta data ni daripada MECC dan jabatan IT lah. Setelah kita dapat semua data ni, kita akan buatkan satu list untuk semua sampel-sampel yang sesuai lah. Jadi kita akan berikan kepada set data manager lah. Set data manager ni adalah bertanggungjawab untuk membahagi-bahagikan lah data-data pesakit ni kepada semua RA lah untuk diisikan dalam CRF lah. CRF ni sebagaimana kita tahu adalah clinical research form lah. So RA akan lengkapkan CRF ni lah. Apabila RA dapat melengkapkan CRF ni dan tiada masalah atau tidak perlu ada data-data yang perlu ditambah, kan? Dia akan submit teruslah ke dalam MTR lah. Akan tetapi kalau ada apa-apa perubahan, contohnya ada satu kes neuro yang belum discharge daripada ICU, so maklumat masih tidak lengkap, so kita beri masa dalam 1 bulan lah, atau bergantung pada kes lah untuk lengkapkan lah. Jadi ini adalah contohlah buku admission lah. Buku ni ada di setiap zon lah. So kita dapat lihatlah tarikh dan masa, nama pesakit, diagnosis, sama ada ia transfer, sama ada daripada hospital lain atau daripada triage ataupun daripada ambulance call atau PHC lah. Dan sama ada ia case trauma atau non trauma lah. Yang ini boleh digunakan pakailah untuk hospital-hospital sebagai cadangan untuk digunakan di hospital-hospital yang tidak bersistem IT lah, supaya mudah untuk kita capture data lah case trauma. Okey, ini adalah data yang kita dapat daripada MECC lah. So setiap bulan MECC akan bagi data ni kepada kita lah. Kita akan minta untuk case trauma sajalah.
Jadi daripada sini kita akan filter lah pesakit-pesakit yang sesuai untuk kita masukkan ke dalam MTR lah. Ini pula adalah data yang kita dapat daripada Jabatan IT lah. So kita dapat lihat lah, setiap bulan kita akan minta daripada Jabatan IT data-data pasien kes trauma lah, daripada RISAS, daripada Yellow Zone dan juga trauma lane lah. Untuk nak dapatkan data daripada Jabatan IT, kita tekankan kepada semua staf lah untuk semua kes trauma apabila di triage ataupun di masa daftar, kita kena tandakan kes trauma. So baru kita dapat extract data ni daripada sistem. Jadi katakanlah ada kes yang kita tidak tanda kes trauma, tapi kes trauma kita akan refer balik ke dalam buku admission lah. Yang ni antara safety net yang kita letak lah. Dan yang ni adalah kita punya master listing lah untuk kes trauma untuk setiap bulan lah. So yang ni yang kita akan generatekan, kita filter daripada 3 punca data kita, iaitu daripada buku admission, daripada MEC dan daripada Jabatan IT lah. So setiap bulan kita akan ada data ni lah, kita akan generate lah. So kita akan ada tarikh kejadian dia berapa hari bulan, masa dia, nombor IC patient atau nombor ID dia, nombor SB dia lah. Nama dia, nombor IC dia lah. Kalau warga asing memang takkan ada nombor IC lah kan. Dan juga data entry ni adalah nama RA yang bertanggungjawab lah. So list ni akan jadi rujukan lah juga untuk penyelia dan juga data manager untuk lihat siapa yang bertanggungjawab untuk masukkan data pasien tu lah. Setakat itulah saja rasanya kongsian saya. Terima kasih Encik Zulfaiz atas presentation yang ringkas dan padat. Okay, mohon kepada para peserta, ada apa-apa soalan boleh anda anjurkan ke dalam Slido, jangan lupa. Okay. Kalau tiada soalan, kita teruskan kepada speaker seterusnya. Saya untuk nak menjemput Tuan Cik Azman. He is a senior supervisor in emergency department, Hospital Kuala Lumpur, and also a committee in Malaysian Trauma Registry Team. Okay, Tuan Cik Azman, the screen is yours. Okay, slide nampak tak? Jelas, boleh dilihat. Boleh dengar suara pun okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cik Azman Cik Kasin, Ketua Penyelia Jabatan Kemasan dan Trauma Hospital Kuala Lumpur. Okey, untuk makluman terlebih dahulu, Jabatan Kemasan kita masih lagi menjalankan pendaftaran pesakit secara manual. Okey. Jadi untuk pelaksanaan MTR ni, saya sediakan proses kerja secara manual untuk macam mana untuk kita dapatkan data MTR untuk dimasuk ke dalam MTR sistem ni lah. Okey. Okey, jelas ya, catat alih jelas. Okey, proses kerja bermula daripada kaunter triage. Pegawai triage akan menerima pesakit dan pesakit-pesakit kritikal dan politrauma akan dihantar ke zon merah. Di zon merah, Tuan Cik Azman, maaf mengganggu. Ya. Boleh besarkan skrin, jadikan full screen slide. Ya. Okay. Full screen.
Slideshow. So macam mana? Nampak tak? Saya dah full dah ni. Minta Tuan Encik Azman share screen. Okey, share screen. Okey. Untuk proses kerja secara manual ni, saya sediakan carta alir. Okey, mula daripada counter triage, menerima pesakit kritikal, politrauma, pesakit masuk ke zon merah. Di zon merah itu kita sediakan satu buku khas untuk merekod kes-kes yang kategori politrauma, di mana fail politrauma, pada fail politrauma itu ada kita chop khas, iaitu chop MTR lah. Nanti chop tu saya akan tunjuk sekejap lagi. Okey, di zon merah, petugas zon merah akan merekod maklumat pesakit yang diperlukan di dalam buku yang dijaga khas. Dan seterusnya, bila pesakit position sama ada untuk dimasukkan ke ward atau pesakit meninggal. Okey. Kalau posisi yang pertama kita untuk bagi pesakit yang meninggal di Jabatan Kecemasan, rekod pesakit, maklumat pesakit akan kita kemas kini di dalam kita punya pejabat rekod Jabatan Kecemasan. Okey. Di pejabat rekod Jabatan Kecemasan, petugas rekod akan mengasingkan fail tersebut supaya penyelaras tim data entry ini dapat mengambil fail tersebut untuk lengkapkan kita punya MTR. Itu jika sekiranya pesakit meninggal di peringkat Jabatan Kecemasan. Dan sekiranya posisi pesakit di posisi pesakit kemasukkan ke ward. Pesakit akan dimasukkan ke ward dan petugas di zon kritikal akan mengemaskini buku MTR tadilah, pesakit masuk di ward mana. Okey. Setelah itu, penyelaras tim MTR yang telah dilantik akan menyemak sistem SPPD untuk mengetahui adakah pesakit masih di ward atau telah discharge daripada ward. Okey. Jadi sekiranya pesakit dalam sistem SPPD, pendaftaran hospital, sistem pendaftaran pesakit dalam, SPPD itu maksudnya dalam sistem hospital lah. Jika pesakit dia dinyatakan telah discharge, kita akan terus follow up dengan unit rekod hospital, Jabatan Rekod Perubatan Hospital, untuk mendapatkan RPP pesakit, rekod perubatan pesakit. Dan daripada bila kita merujuk kepada Jabatan Rekod Hospital, kita akan dapatkan data-data yang diperlukan dan kita akan mengemaskini sistem MTR kita. Itu proses kerja yang akan dilaksanakan di peringkat Jabatan Semasa Waktu Kuala Lumpur. Ada pertanyaan setakat ni? Okey, selain itu saya akan tunjukkan ini dah pasukan pengurusan MTR peringkat Jabatan Kecemasan, di mana kita pecahkan kepada 4 tim kecil, di mana setiap tim A, B, C, D akan terdiri daripada 2 penyelia dan 2 sister ketua jururawat. Mana setiap ketua tim ni akan memantau kedatangan kes mengikut tarikh yang kita pecahkan ini. Maksudnya untuk seminggu, untuk satu minggu lah. So kita ada 4 minggu dalam sebulan. Mana tim pertama akan memantau 1 hingga ke 7 hari bulan. Dan tim kedua mengambil pada 8 hingga 14 dan seterusnya hingga ke 31 hari bulan. Jadi tim A dan tim B, dia ada ahli dia, ahli untuk yang memasukkan masukkan data pesakit. Mana setiap masuk di sini A, B ada 5 player yang akan memasukkan data ke dalam MTR. Dan C, D pun ada 5.
So kita pecahkan di sini kategori PPP dan nurses sebab apa? Sebab untuk senang penyelarasan roster bertugas untuk kemasukan data entry. Okey. Okey, ini buku rekod yang kita sediakan di RISAS. Mana maklumat pesakit ni penyelaras daripada tim-tim ABCD tadi, dia akan mengambil nama-nama pesakit dan akan merujuk kepada unit rekod Jabatan Kecemasan atau Jabatan Rekod Perubatan untuk mendapatkan maklumat terakhir pesakit dan baru akan dimasukkan ke dalam MTR. Okey, selain itu contoh ini COP yang kita sediakan, Malaysian Trauma Registry, MTR besar di situ dengan extension 5333. Sekiranya ward atau jabatan rekod, kita tidak kata dia mesti lapor, tapi sekiranya dia nampak inisiatif dia untuk maklum kepada kita, dia boleh call 533 5330 di kita punya call center kita untuk kita dapatkan maklumat pesakit. Nyatakan file pesakit dah ada di jabatan rekod atau pesakit dah discharge daripada ward. Okey. Kalau kita tengok file ni RPP pesakit tu, setiap RPP pesakit yang kita daftar pesakit tu kita cop pada file besar-besar tu. Senang petugas nampak. Ini file kad trauma peringkat Jabatan Kecemasan. Dan kita juga ada RPP lain, file khas daripada untuk kegunaan neurosurgical, untuk ortopedik, vascular, surgical, ENT dan plastik. Mana kita kecok pada file tersebut. Untuk memudahkan kita mencari file pesakit semasa file ini telah didispatch ke Jabatan Rekod Perubatan Hospital. Okey. Jadi itu saja yang saya dapat share untuk sharekan macam mana kaedah manual yang kita akan lakukan. Okey. Ada pertanyaan? Senyap je. Terima kasih kepada Tuan Cik Azman untuk presentation. Okey, kepada kesemua para peserta, ada soalan untuk Tuan Cik Azman? Boleh utarakan ke dalam Slido. Okey. Terima kasih Tuan Cik Azman. Ya, sama-sama.